Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1442 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Sabtu 10 Julai 2021. Hakim-hakim syar'i dan para pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai Kementerian Halih wal Agama, Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan dan Jabatan Mufti Kerajaan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan untuk meruqyah atau melihat anak bulan Zulhijjah 1442 Hijrah di Menara DST Bangunan Ibu Pejabat DST, Lebuh Raya Tunku, daerah Brunei dan Muara. Bukit Agut Jerudong, daerah Brunei dan Muara. Tanjung Batu Kampung Sabun, daerah Brunei dan Muara. Bukit Lumut, daerah Belait dan Bukit Ambok, daerah Tutong. Sehubungan itu, pengumuman 1 Zulhijjah atau awal Zulhijjah 1442 Hijrah dan seterusnya penentuan Hari Raya Aidiladha akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil ruqyah diperolehi. Kepengerusian negara Brunei Darussalam dalam ASEAN 2021 merupakan satu peluang terbaik ke arah mengukuhkan lagi hubungan Kanada dengan rantau ASEAN. Kanada juga menghargai negara Brunei Darussalam yang telah diisytiharkan sebagai sebuah ekonomi utama. Pesuruh Jayatinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam berucap demikian sempena Hari Kanada yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara. Hadirin yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Puan Yang Terutama Janet Stovall seterusnya berkata, pelancaran rundingan mengenai perjanjian perdagangan bebas Kanada-ASEAN memberikan manfaat besar dan ekonomi yang mampan kepada rantau ini. Seterusnya akan membantu pemulihan ekonomi susulan pandemik. Turut disentuh persahabatan antara Kanada dan negara Brunei Darussalam yang berdasarkan saling menghormati. Hari Kanada disambut setiap 1 Julai dan diadakan dengan menyediakan sajian pancake tradisi Kanada untuk sarapan pagi. Antara yang hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara pengibaran dan menaikkan bendera negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 terus diadakan oleh pelbagai pihak. Kemarin upacara pengibaran dan menaikkan bendera diadakan bagi Mukim Kota Batu. Yang berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menyerahkan bendera besar kepada belia Masjid Kampung Pelambayan. Sementara itu, di daerah Belait, Majlis Pengibaran dan Penaikan Bendera juga diadakan di Balai Raya Kampung Lumut, Mukim Liang. Yang berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menyerahkan bendera kepada Ahli Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Cawangan, daerah Belait. Kumpulan Penasihat Belia DBNS dengan kerjasama Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU mengadakan sesi dialog bersama ahli-ahli belia dari komuniti kelainan upaya. Dialog antara lain membincangkan cabaran yang dihadapi oleh orang kelainan upaya serta berkongsi idea bagaimana untuk mengatasi cabaran tersebut. Acara diadakan di Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Hadirin berhormat Dayak Khairunisa binti Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Kumpulan Penasihat Belia DBNS. Sesi dialog bertujuan untuk memperkenalkan dasar belia negara dan strategi 2020 hingga 2035 kepada belia berusia 15 hingga 35 tahun dengan berkeperluan khas serta mengumpul maklumat dan perspektif daripada mereka bagi pembangunan negara yang lebih inklusif. Selain itu, dialog juga bertujuan perkenalkan program belia dan inisiatif bagi orang kelainan upaya. Sesi dialog disampaikan oleh agensi-agensi kerajaan. Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP, Persatuan Kebangsaan Yang Kurang Penglihatan Brunei Darussalam BNAB, Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca, Pusat Bahagia dan Persatuan PABDA antara yang menyertai sesi dialog.
Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 261 kes setelah tiada kes import baru dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 2 kes disahkan sembuh kemarin dengan 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 120 kes. ...696 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 20,964 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Dan 588 jumlah sampel ujian dilasnikan dalam tempoh 24 jam lalu dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 141,745 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Brunei Gas Carriers Sdn Bhd BGC melasnikan strategi untuk memperluaskan dan mewujudkan hubungan rasmi dengan lebih banyak institusi pembelajaran dan latihan serantau bagi perkembangan pelaut tempatan serta membantu memupuk pembangunan industri maritim Brunei yang berterusan. Kemarin BGC Sdn Bhd menandatangani perjanjian persefahaman bersama Akademi Laut Malaysia Alam yang diadakan secara maya. BGC berhasrat mempromosi dan memperluaskan kerjasama rasmi bersama alam dalam bidang pendidikan, penyelidikan dan program latihan yang mempunyai kepentingan bersama. Mewakili BGC, Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Peduka Haji Mustafa, pengarah pengurusan BGC, manakala mewakili alam ditandatangani oleh Rafiq Khan Akbar, pengarah pengurusan dan ketua pegawai eksekutif akademi tersebut. Hari Kiamat merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti berlaku dan umat Islam wajib mempercayainya. Namun kita selaku manusia tidak mengetahui bilakah ia akan berlaku kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Kiamat juga adalah antara 5 perkara gaib yang dirahsiakan waktu dan harinya. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Percaya pada Hari Kiamat. Pada hari kiamat, seluruh umat manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihisap serta diadili dan akan menerima pembalasan yang setimpal berdasarkan amalan yang telah mereka lakukan. Khutbah juga menggariskan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya telah menunjukkan tanda-tanda hari kiamat agar orang yang berdosa bertaubat dan orang-orang yang beriman dan bertakwa sentiasa mempertingkatkan amal ibadat dan kebajikan. Kebanyakan tanda-tanda ataupun alamat-alamat kecil hari kiamat itu telah dan sedang berlaku di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, masa yang terasa pendek dan berlalu dengan begitu cepat sehingga terdapat segelintir daripada kita yang merasakan tidak mempunyai masa yang cukup untuk menguruskan keperluan dan kehidupan seharian. Sesungguhnya, tanda-tanda tentang menjelangnya hari kiamat itu merupakan satu hikmah yang paling besar kepada seluruh manusia. Ia merupakan tanbih ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru, apakah yang perlu kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai persiapan dan persediaan menghadapinya? Tidak lain dan tidak bukan, kita hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak lalai dan leka dengan urusan hal ehwal duniawi. Berita gembira bagi pasangan yang akan mendirikan rumah tangga kini boleh mendapatkan maklumat dan perkhidmatan dengan adanya penganjuran Simply Sayang Wedding Fair
The Wedding 2021 yang sedang berlangsung selama 3 hari ditarindak di Seni Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan kemarin oleh Datin Nur Hayana Janis binti Abdullah Lim, Isteri Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pameran anjuran Simply Sayang Event Management bertujuan mempromosikan koleksi terbaru Simply Sayang Enterprise seperti pelamin dewan dan pelamin rumah. Semasa pameran ini juga menyediakan perkhidmatan perkahwinan tempatan yang lain. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok mulai 10 pagi hingga 10 malam. Beralih ke perkembangan berita antarabangsa. Data daripada Makmal Kajian menunjukkan bahawa vaksin COVID-19 Johnson & Johnson berkesan terhadap varian Delta. Varian tersebut kini mendominasi jangkitan baharu di Afrika Selatan. Keupayaan vaksin Johnson & Johnson terhadap varian Delta diumumkan oleh Ketua Majlis Kajian Perubatan. Penny Moore, Profesor daripada Institut Kebangsaan bagi Penyakit Berjangkit berkata, semua data yang diperoleh menyatakan vaksin berkenaan sepatutnya berkesan dalam menangani varian Delta. Dalam pada itu, Johnson & Johnson menyatakan dos pertama suntikan vaksin berkenaan memberi kesan kepada varian Delta dan varian-varian yang lain. Di samping itu, vaksin berkenaan juga memberikan perlindungan terhadap jangkitan secara lebih meluas. Dalam kempen imunisasi yang dilaksanakan di Afrika Selatan menggunakan vaksin Johnson & Johnson dan Pfizer. Sementara itu, Menteri Kesihatan Jerman Jens Spahn mengumumkan langkah baharu bagi meningkatkan keberkesanan program vaksinasi di negara terhadap varian Delta. Spahn mengongsikan kepada para wartawan pada masa akan datang besar kemungkinan pencampuran dos vaksin AstraZeneca dengan dos kedua vaksin mRNA seperti yang dilakukan ke atas vaksin BioNTech Pfizer atau Moderna. Jelasnya lagi, vaksin mRNA memberikan lebih banyak perlindungan terhadap varian Delta yang merupakan endemik di Britain. Di samping varian berkenaan juga dijangka berlaku seumpamanya di Jerman bulan ini daripada 2 dos suntikan AstraZeneca. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China melaporkan Tanah Besar China telah memberikan lebih 1.26 bilion vaksin setakat Khamis lalu. Di Bandar Guangzhou, wilayah Guangdong, penduduk berumur 18 tahun ke atas dan lebih 60 tahun ke atas boleh mendapatkan suntikan dos pertama dan kedua dos vaksin bermula Khamis lalu. Individu yang ingin mendapatkan suntikan vaksin dengan membuat tempahan secara dalam talian ataupun sebaliknya. Pada bulan Jun lalu, Guangzhou kebanyakannya memberikan 2 dos suntikan vaksin bagi para penduduknya. Sementara itu, kadar vaksinasi penduduk di Shanghai berada pada tahap 79.7%, manakala di Bandar Kunming, wilayah Yunnan, membukakan semula suntikan pertama dos vaksin bermula Khamis lalu. Anggota kumpulan pelampau IS kini menambah anggota di bahagian utara Afghanistan ketika tentera Amerika Syarikat dan NATO meninggalkan negara berkenaan. Perkara tersebut mencetuskan kebimbangan kepada Moskow. Kebimbangan itu disuarakan oleh Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov. Menurut Sergei Lavrov, kumpulan pelampau IS secara aktif menawan beberapa kawasan di Afghanistan ketika pengunduran tentera Amerika Syarikat dan NATO giat dijalankan. Причем делают это и в Ираке, и в Сирии. Angka korban daripada kejadian pangsampuri runtuh di Florida, Amerika Syarikat meningkat 22 jiwa setelah anggota penyelamat menemukan 2 lagi mayat. Usaha mencari dan menyelamat bangsa di bawah timbunan runtuhan ditangguhkan Khamis lalu berikutan kekhawatiran beberapa bahagian bangunan akan runtuh. Malam tadi, operasi diteruskan dengan tahap kewaspadaan yang tinggi terhadap jangkaan taufan yang dijangka membadai Florida. Setakat kemarin, 126 individu disenaraikan hilang. This afternoon, I signed an emergency order authorizing the
Di Perancis, seorang peminat penggiat seni jalanan Banksy mempamerkan 223 karya seni artis berkenaan daripada koleksi peribadinya di Grigna yang terletak di selatan Paris. Koleksi karya seni Banksy itu diperolehinya setelah 14 tahun ia menemui artis jalanan itu di studionya di London. Minat François Berardo terhadap karya seni Banksy tercetus dengan tidak dijangkakan setelah ia menemui Banksy sebelum ia terkenal. Ketika itu, Berardo terlibat dengan festival teater jalanan di London. Antara yang dipamerkan postcard, poster dan beberapa karya seni Banksy yang dihasilkan semula. Pameran dibukakan secara percuma sehingga 10 Julai depan. Berita sukan, Persatuan Golf Brunei Darussalam BDGA menganjurkan kejohanan golf BDGA Championship. Kejohanan berlangsung di Royal Brunei Golf and Country Club RBGCC Jerudong. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Wang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Hasil kutipan daripada perlawanan ini akan disumbangkan kepada Palestinian Humanitarian Funds. Penyampaian hadiah kepada para pemenang akan diadakan esok. Perkembangan Euro 2020, Itali berjaya menewaskan Belgium 2-1 dalam perlawanan suku akhir yang berlangsung awal pagi tadi sekaligus bakal berdepan Spanyol pada perlawanan separuh akhir nanti. Terdahulu dalam perlawanan yang berlangsung di St. Petersburg, Switzerland tewas kepada Spanyol menerusi penentuan sepakan penalti 1-3 setelah perlawanan berkesudahan seri satu sama. Perlawanan tersebut juga menyaksikan Switzerland terpaksa beraksi dengan 10 pemain setelah Remo Freuler dilayangkan kad merah pada minit ke-77 perlawanan. Manakala di Allianz Arena Munich pula menyaksikan Belgium tewas kepada Itali 1-2. Itali mendahului perlawanan pada minit ke-31 menerusi jaringan Nicolo Barella. Pada minit ke-44, Itali menggandakan jaringan menerusi jaringan Lorenzo Insigne sebelum Belgium merapatkan jurang jaringan sebelum perlawanan separuh masa pertama berakhir menerusi jaringan penalti Romelu Lukaku. Sementara itu, dua lagi perlawanan suku akhir Euro 2020 dijadual berlangsung tengah malam ini dan awal pagi esok. Republik Czech dijadual berdepan Denmark dan Ukraine akan menentang England.